This call is now being recorded. Okey, jadi kita mulalah. Okey, soalan 1. Jadi ini adalah soalan dekat bahagian B peperiksaan kali inilah. Okey. Okey. Okey, jadi selamat datang Elvin Elvin. Okey. Jadi padangkan yang berikut. Okey, jadi di sini kita kena padangkan yang berikut. Okey, jadi daripada sini sebenarnya kalau dalam keadaan yang mengizinkan, sebenarnya kita boleh cuba memfaktorkan bahagian ini. Okay, kita boleh memfaktorkan bahagian ini. Tapi kalau kamu nak lebih cepat, sebenarnya untuk soalan jenis ni, kita akan cuba kembangkan bahagian ni. Kita akan cuba kembangkan bahagian ni, terutamanya untuk yang ini. Lebih senang untuk kita pandangkan. Jadi kalau kita lihat dekat sini lah. Okay, 4N darab dengan 2 tolak 3. Jadi bermaksudnya dia darab masuk kan. Jadi positif. N 4 darab 2, 8. 8N. Lepas tu positif, negatif. 4 darab 3, 12. M darab N, MN. Jadi kita boleh nampak lah jawapan dia dekat mana sudah kan. Lepas tu untuk yang kedua kita pun sama. Kita darab, kembangkan. Sebenarnya kembangkan lebih senang lagi. Kembangkan dekat sini kita lebih senang lagi kita untuk padangkan. Okay. 4 darab 2, 8 M. Okay. Positif, negatif. 4 darab 3, 12 M darab N, MN. Lepas tu yang ini sama juga. Saya kembangkan. Kalau kamu lihat cikgu bila kembangkan soalan jenis ni kan, cikgu suka lukis hubungan dia. Garis tu sebenarnya dia membantu kita. Jadikan dia macam satu habit lah. Jadikan dia macam satu perkara yang biasa kamu buat. Jadi kamu akan selalu ingat. Okay, lepas tu 4 darab 2, positif. 4 darab 2, 8. M darab N, MN. Lepas tu 4M darab dengan negatif 3, positif darab negatif. 4 darab 3, 12. M. Jadi daripada sini kita boleh sudah jelas lah. Kita nampak. Yang pertama ini 8M tolak 12MN ini. Ini adalah rujuk kepada yang ini. Yang kedua 8N tolak 12MN. Kita boleh nampak. Ini adalah rujuk kepada ini. Lepas tu 8MN tolak 12M. Kita boleh nampak dia adalah rujuk kepada ini. Jadi yang terakhir tak perlu kata lah. Ini memang rujuk kepada ini. Kenapa? Kerana kalau kita lihatlah 8MN tolak 12MN. Kamu nampakkah? Adalah sama. Dekat sini dia adalah sama, MN. Jadi apabila dia di sini adalah sama, jadi kita boleh tolak, dia akan sama dengan negatif 4N. Okey? Okey. Jadi sekejap lah, cikgu balas. Okey. Jadi inilah dia. Okay, jadi ada soalan nak tanya? Jadi kalau ada soalan jangan segan. Boleh terus tanya dengan cikgu. Kamu boleh terus tanya dengan cikgu. Okay, kalau tidak ada masalah, kita akan go to the next lah. Okay. Soalan 2A. Tentukan sama ada setiap yang berikut ialah rumus algebra. Sama dia adalah rumus algebra. Okay, yang rumus algebra yang paling pentingnya adalah kita kena tengok kepada perkara rumus ni. Kita lihat kepada perkara rumus ni. Okay, sama ada ini dia adalah satu rumus algebra. Jadi bolehlah kita nampak sangat yang ini adalah
rumus algebra. Tapi untuk yang kedua ini, dia bukan rumus algebra. Okay. Jadi kenapa? Kerana biasanya rumus algebra ini kita akan gunakan macam satu huruf saja. Dia bukan dalam bentuk pecahan yang kamu nampak sebegitulah. Okay. Okay. Jadi ini merupakan jawapan bagi soalan 2. Soalan 2 ini dia sangat direct lah. Kita hanya perlu tahukan terus saja. Okay. Jadi ingat untuk menentukan rumus algebra ini, rumus kita adalah lihat kepada perkara rumus. Perkara rumus. S ini adalah perkara rumus. Okay, S ini adalah perkara rumus. Okay, kalau untuk di sini, untuk yang kedua ini, yang ini dia masih bukan lagi perkara rumus. Okay. Next, soalan B. Soalan 2B. Pada ruang jawapan, tulis hipotenus bagi segitiga bersudut tegak. Cikgu rasanya kalau kamu ada ambil perhatian dalam kelas, cikgu pun benar terangkan tentang ini sudah kan? Hipotenus. Hipotenus hanya akan berlaku dalam segitiga bersudut dekat. Okay, jadi hipotenus di sini dia adalah bertentangan dengan sudut tepat tegak. Sudut tegak iaitu 90 darjah. Jadi inilah hipotenus. Inilah hipotenus. Untuk yang pertama ini, hipotenus adalah satu garis yang dinamakan sebagai PR. PR. Kalau untuk yang kedua ini, garis ni namanya T. Jadi kita gunakan apa yang sedia ada dalam soalan yang diberikan. Ini adalah cara kita untuk menyelesaikan soalan ni. Rasanya haraplah selepas ni kamu memang ingat apa itu adalah hipotenus. Apa itu hipotenus? Hipotenus segitiga bersudut tegak. Hipotenus segitiga bersudut tegak. Hipotenus segitiga bersudut tegak. Semua ini ada kaitan dengan apa? Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Okey? Jadi kita lihat kepada soalan seterusnya, soalan 3. Okey, lengkapkan jawapan yang berikut. Jumlah sudut pendalaman. Apa rumus bagi jumlah sudut pendalaman? Adalah N tolak 2 darab dengan 180 darjah. Ini adalah rumusnya. Lepas tu, sudut pengeluaran. Kan cikgu pernah ajar sudah. Sudut pengeluaran ni bagi semua jenis poligon, satu jawapan saja. 360 darjah. 360 darjah. Jadi untuk soalan ini, dua jawapan dekat sini memang 360 darjah. Sudah. Tak perlu kira. Tapi untuk jumlah sudut pendalaman ini kita perlu kira. Okey, pertamanya kita kena tahu heksagon ini ada berapa sisi? Heksagon ini ada 6 sisi. Lepas tu heptagon ada 7 sisi. Jadi kita boleh gunakan sini untuk selesaikan. 6 tolak 2 darab 180 darjah. Okey, kita guna kalkulator, kita boleh dapat 720 darjah. Lepas tu, heptagon 7 tolak 2 darab 180 darjah. Sama dengan 900 darjah. Jadi, cikgu rasanya lah untuk soalan seperti soalan 3 inilah. Next time, kalau ada nampak soalan jenis ni, jangan lupa lagi. Okay, ingatkan rumus ni kelas. Okay, cikgu haraplah kamu
memang take note benda yang sebegini supaya kamu boleh cuba ingat selalulah. Dan ini juga adalah perkara yang cikgu selalu mention dalam kelas. Sila buat ulang kaji ya. Ulang kaji. Kalau kamu ada masalah untuk membuat ulang kaji, kamu tidak tahu nak macam mana mula, apa nak diulang kaji, kamu boleh jumpa cikgu secara personal ataupun kamu boleh message cikgu secara personal, minta pandangan cikgu, mungkin boleh guide kamu macam mana buat ulang kaji kamu sendiri setiap kali lah, supaya kamu ada arah lah. Okay, jangan risau, ada apa-apa masalah bertentang dengan matematik, kamu boleh cari dengan cikgu. Okay, jadi soalan 3A ni, kita pergi soalan 3B. Okay. Tulis benar bagi poligon yang tepat, salah bagi poligon yang salah. Untuk soalan satu ni, dia bukan heptagon kan? Kenapa? Kerana dia adalah 5 sisi. 5 sisi adalah pentagon. Jadi dia salah. Kenapa? Kerana dia adalah pentagon. Okay. Sebenarnya untuk soalan satu ni, pentagon ni, terutamanya untuk yang ada main game tu, kamu tak ada alasan untuk salah ni. Okay. Tapi untuk soalan yang kedua ni, hexagon, ya. Kenapa? Kerana dia memang adalah 6 sisi. Kenapa? Kalau kamu lihat soalan tadi tu, hexagon, 6 sisi kan? Jadi ada jawapan sebenarnya. Okay, jadi inilah jawapannya. Okay. Okay, lepas tu kita lihat lagi yang seterusnya. Soalan 4. Lengkapkan jadual di bawah. Gunakan pi sama dengan 3.14. Jadi sekarang soalan ada bagi kita. Okay, lepas tu bahagian jejari dengan diameter. Kan cikgu dalam kelas ada asyik mention bahawa diameter kalau tukar kepada jejari bahagi 2. Kalau jejari tukar kepada diameter darab 2. Ingat benda ini. Konsep ini mesti ingat. Jadi kalau 8 cm nak tukar kepada jejari bahagi 2. Jadi 4 cm lah. 9 cm nak tukar kepada diameter darab 2. Jadi adalah 18 cm. Lepas tu lilitan bulatan macam mana? Lilitan bulatan rumusnya 2 pi j. Ataupun ada yang kamu masih ingat pi d pun boleh. D adalah apa? Diameter. D adalah diameter. J adalah jejari. Luas bulatan adalah pi j kuasa 2. Okay. Jadi untuk soalan ini, jadi tak ada susah sangat lah. Jadi luas bulatan adalah pi j kuasa 2. Pi adalah berapa? 3.142. Darab dengan J, J adalah 4, 4 kuasa 2. Jadi, jawapannya adalah, kalau kamu guna kalkulator, 50.272 cm persegi. Okay. 50.272 cm persegi. Okay. Lepas tu untuk lilitan, yang seterusnya di sini, okay, 2 pi j. Jadi 2 darab 3.142 darab dengan j. J adalah 9. Jadi sama dengan jawapannya 56.556 cm. Guna kalkulator saja. Okay. Jadi cikgu rasanya untuk bahagian ni tidak susah lah. Tidak susah. Kamu memang dapat menyelesaikan. Okay. Kamu memang dapat menyelesaikan. Okay.
Kenapa? Kerana untuk soalan sebegini, paling penting kamu tahu rumus. Kedua, kamu tahu cara. Ketiga, kamu kena tahu apa itu sejari, apa itu diameter. Lepas tu yang paling akhir, kamu tahu guna calculator. Jadi calculator mesti ada mesti ada calculator. Kalau ada masalah dengan penggunaan calculator, sila cari cikgu. Cikgu boleh bantu kamu. Cikgu harap dalam tingkatan 2 ini, kamu boleh settlekan masalah penggunaan kalkulator. Supaya masuk form 3, form 4, form 5, kamu tidak ada masalah tentang kalkulator lagi. Okay? Jadi untuk soalan 4, cikgu rasanya tak akan ada masalah yang besar sangat. Jadi kita pergi kepada yang seterusnya. Soalan 5. Soalan 5A. Tentang ciri-ciri. Apakah bentuk 3 dimensi yang ada ciri-ciri yang berikut? Terdapat 2 tapak berbentuk poligon serta permukaan sisi perbejau berbentuk segi 4 tepat. Apa benda ini? Dia ada 2 tapak. 2 tapak. Lepas tu, yang tepi tu semua adalah berbentuk segi 4 tepat. Sebenarnya apa ini? 2 tapak yang sama. 2 tapak yang sama. Lepas tu dia berbentuk segi 4. Dia adalah prisma. Kalau dia ada 2 tapak yang berbentuk bulat dan lepas tu tepinya adalah curve, iaitu tepinya adalah curve, iaitu adalah permukaan yang melengkung, itu adalah silinder. Untuk yang ini, segi 4, tepinya adalah segi 4, prisma. Tepinya adalah segitiga, piramid. Ingat, dia ada tips-tips dekat sana. Sebenarnya untuk soalan seperti ini kan, kalau kamu ada masa kan, cikgu memang galakkan kamu cuba buat nota kecil. Supaya sebelum preparations untuk peperiksaan nanti, kamu ambil keluar, kamu boleh baca dengan lebih cepat. Okay? Lepas tu, satu permukaan lengkung. Yang kedua, satu permukaan lengkung, tidak ada tepi, tidak ada puncak. Itu adalah sfera. Lengkung, satu permukaan lengkung semua. Jadi adalah sfera. Okay? Jadi ini masih adalah satu soalan yang mudah. Okay? Lepas tu kita lihat kepada soalan yang terakhir untuk sesi ini ya. Okay. Tentukan nilai P dan Q. Okay. Kita lihat dekat sini. Negatif 1.5 sampai negatif 0 ataupun sifar 0.5, bezanya adalah 1. Bezanya adalah 1. Dan di sini dia ada berapa selan? 1 selan, 2 selan, 3 selan, 4 selan. Jadi kalau kita gunakan 1 ini, kita bahagi dengan 4, dia akan sama dengan sifar 0.25. Jadi di sini 1, 2. 2 selan. 0.25 darab dengan 2. Sifar 0.25 darab dengan 2 sama dengan sifar 0.5. Jadi negatif 1.5 tambah sifar 0.5 adalah sama dengan 1. Okay, 1. Tapi ini masih adalah negatif. Dia masih adalah negatif. Jadi mungkin dekat sini ada antara murid dia bagi jawapan di sini adalah negatif 1. Boleh tak? Sebenarnya bagi cikgu rasanya dia tidak ada masalah. Okay, dia tidak akan jadi masalah. Kenapa? Kita pun boleh nampak 1 di sini dia tulis 1 juga kan. Dia tidak tulis 1 perpuluhan sifar kan. Okay, jadi boleh. Tapi cikgu harap dekat sini kamu boleh ambil perhatian sikit. Kalau kita lihat, semua ada 1 titik perpuluhan kan. Baik kita tulis negatif 1 perpuluhan sifar. Ini adalah yang kalau boleh lebih baik. Macam seperti cikgu nak katalah, macam waktu PJ kamu orang. Okay, semua orang pakai baju PJ datang sekolah kan. Tiba-tiba ada seorang kawan kamu, dia pakai baju seragam sekolah
datang. Sebenarnya ada salah tak? Sebenarnya untuk datang sekolah dia tidak salah. Tapi dalam waktu PJ tu, kalau cikgu kamu dia memang kata waktu PJ mesti pakai baju PJ, dia salah lah. Kalau cikgu kamu dia kata tak apa, kalau kamu tak pakai baju PJ, kamu jangan join untuk PJ lah, kamu turut tepi saja. Sebenarnya dia pun tidak ada satu salah yang serius. Tapi kadang-kadang kamu sendiri faham lah, ada benda kita perlu ikut. Okay, seperti yang sama, ini dia pun 2 kali. Jadi 0.5 tambah dengan 0.5, negatif 0.5, negatifnya tambah dengan 0.5 sama dengan sifar. Jadi jawapan untuk Q adalah sifar. Okay. Jadi cikgu memang harap soalan masa hadapan, kalau kamu nampak soalan seperti B ni, seboleh-bolehnya jangan salah lagi. Okay. Cikgu harap kamu ruangkan masa untuk cuba belajar. Okay. Terutamanya latihan dalam buku teks kan, kerana cikgu tidak ada sentuh banyak sangat latihan dalam buku teks tu. Cikgu memang harap kamu kalau boleh cuba pergi belajar. Cuba pergi menyelesaikan soalan itu apabila kamu buat ulang kaji. Okay? Jadi cikgu rasanya kita sampai sini sahaja untuk sesi perbincangan peperiksaan, kertas soalan peperiksaan yang sebelum ni bahagian B. Okay, dan kalau tak ada masalah kita akan jumpa kembali nanti pada pukul 7.30 untuk bahagian C. Okay, jadi ada masalah setakat ini? Okay, thank you Nita. Okay, jadi kalau tidak ada, kita jumpa lagi pada pukul 7.30 sesi yang seterusnya lagi ya. Okay, jadi bye-bye Denmi, Rini, Nita dengan Elvin. Okay, jumpa lagi nanti. Bye-bye. Okay, jumpa lagi.